Tuan-tuan warahmatullah, Syiah tuan-tuan juga mendakwa bahawa para imam mereka bermula daripada Sayyidina Ali sehingga imam-imam yang dilantik selepas kematian baginda Rasulullah SAW wajib bersifat maksum daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, seperti mana para anbiya. Cuma tinggal lagi mereka tidak diturunkan wahyu seperti mana para anbiya. Takkanlah sampai sayang para rasul sampai tahap mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali dan cucu-cucunya maksum, tuan-tuan. Sedangkan kita tahu maksum ni hanya layak kepada para anbiya saja, kepada para rasul saja, tapi mereka tidak. Mereka angkat Ali juga, Hasan Husin dan kaum keluarga sampai yang ke-12. Ini semuanya maksum. Imam-imam mereka mesti ada sifat maksum, tuan-tuan. Tengok bagaimana tahap mengangkat, mendewa-dewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Dr. Fairuz mengecam keras kepercayaan Syiah berkenaan kemaksuman Ahlul Bait alaihimussalam. Tahukah anda, walaupun Ahlu Sunnah menolak konsep kemaksuman tersebut, namun dari segi amalan, hakikatnya golongan ini benar-benar percaya kemaksuman para sahabat Nabi. Definisi maksum menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlu Sunnah, Nabi SAW maksum dalam erti kata terpelihara dari dosa, silap dan lupa. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah, karya Allamah Ahmad bin Al-Qastalani, jilid kedua, penerbit Al-Maktab Al-Islami, cetakan kedua tahun 2004, muka surat 656. Pengarang menyatakan kemaksuman Nabi sebagai annahu la yajuzul khata', tidak diizinkan Nabi melakukan sebarang kesilapan. Dalam muka surat 681, pengarang menulis wa minha annahu ma'sum minaz zunub kabiruha wa saghiruha amduha wa sahwuha wa kadzalikal anbiya. Sesungguhnya Nabi SAW maksum dari segala dosa, sama ada besar atau kecil, sengaja atau lupa. Demikian juga para nabi. Dari definisi ini, boleh dikatakan kemaksuman adalah tidak melakukan kesilapan, terpelihara dari dosa besar dan kecil, sama ada sengaja atau terlupa. Kemaksuman Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab Al-Sunnah, karya Ahmad bin Muhammad Al-Khalal, penerbit Darul Rayah, cetakan pertama tahun 1989 Masihi, muka surat 307, diriwayatkan Bishr bin Al-Haris yaqul rafi al-khata'u an Abi Bakri wa Umar. Bishr bin Haris berkata, kesilapan disingkirkan daripada Abu Bakar dan Umar. Ini bererti Abu Bakar dan Umar terpelihara dari melakukan kesalahan. Hakikatnya keistimewaan ini setara dengan kemaksuman, apalagi Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin dan sumber agama bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam nota kaki, peneliti kitab ini menulis isnaduhu sahihun, sanad riwayat ini adalah sahih. Dalam kitab Syarhul Maqasid, karya Imam Al-Taftazani, jilid kelima, penerbit Alamul Kutub, cetakan kedua tahun 1998, muka surat 249. Pengarang menulis, wahtajju ashabuna ala adami wujubil ismah bi ijma' ala imamati Abi Bakr wa Umar wa Utsman ma'al ijma' ala annahum lam tajib ismatahum wa in kanu ma'sumin bima'na annahum munzu amanu kana lahum malakah ijtinabil ma'asi ma'al tamkin minha. Para sahabat kami berhujjah tentang tiada kemaksuman dalam imamah Abu Bakar, Umar dan Uthman, bersama-sama ijma' bahawa mereka tidak melazimkan kemaksuman
walaupun mereka itu maksum dalam erti kata terhindar dari maksiat sejak beriman, diiringi dengan kemampuan berbuat demikian. Justru itu, Ahlus Sunnah menerima kemaksuman para sahabat Nabi dari sudut menghindari maksiat. Di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, karya Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Ar-Razi, cetakan pertama tahun 1953, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, muka surat 7, pengarang menulis, As-Sahabah, fa'amma ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahumul lazi syahidul wahy, wat-tanzil, wa'arifut tafsir, wat-ta'wil, wahumul lazina ikhtarahumullahu azza wa jalla li sahbatin nabiyyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat Nabi adapun sahabat-sahabat Rasulullah, mereka adalah orang yang menyaksikan wahyu dan penurunan, mengenal tafsir Al-Quran dan takwilnya. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanafa anhum asyak wal kizb wal ghalat wal raibah wal ghamar, sammahum udul al ummah. Maka dinafikan daripada mereka syak, pendustaan, kesilapan, keraguan dan kedaifan. Dinamakan mereka sebagai orang yang paling adil di kalangan umat. Di sini lebih jelas bahawa orang yang tidak ragu-ragu, tidak berdusta dan tidak tersilap adalah maksum, sebagaimana dalam definisi di awal video ini. Darjat maksum ini adalah antara peringkat tertinggi kerana individu itu tidak melakukan kesilapan dan tidak ragu-ragu. Mengangkat, mendewa-dewakan para sahabat. Sedangkan kita sepatutnya tuan-tuan tak boleh mengangkat para sahabat ni ke darjat yang melebihi daripada Rasulullah SAW. Ini benda yang jelas tuan-tuan. Kritikan Imam Al-Ghazali terhadap kepercayaan Ahlus Sunnah tentang sahabat Nabi sebagai hujjah agama. Walaupun Ahlus Sunnah percaya terdapat ciri-ciri maksum pada sahabat Nabi, terdapat seorang ulama Ahlus Sunnah yang mengkritik fahaman ini. Di dalam kitab Al-Mustafa min Ilmil Usul, karangan Imam Al-Ghazali, tahqiq Dr. Hamzah bin Zuhair Hafiz, jilid kedua, muka surat 450, di bawah tajuk Al-Aslu Thani Minal Usul Al-Mawhumah Qaulus Sahabi, prinsip kedua antara usul yang tidak jelas, iaitu pandangan para sahabat Nabi. Di sini Al-Imam Ghazali mengkritik tanggapan bahawa sahabat Nabi adalah sumber agama yang tidak maksum sebagai berikut: waqad dhahaba qaumun ila anna madhhab as-sahabi hujjatun mutlaqan. Telah berpendapat satu kaum bahawa mazhab sahabat adalah hujjah mutlak, iaitu segala yang difahami oleh sahabat adalah sumber agama. Dalam muka surat berikutnya, pengarang menulis isu-isu prinsip berpegang dengan sahabat yang patut dipertikai. Wal kullu batilun indana fa inna may yajuzu alaihi al-ghalat was-sahwu wa lam tathbut ismatuhu anhu fala hujjata fi qawlihi. Dan semuanya batil bagi kita kerana sesiapa pun boleh melakukan kesilapan dan menjadi lalai. Ia pula tidak terbukti maksum, maka ia bukanlah hujjah. Fakaifa yuhtajju biqaulihim ma'a jawazil khata' wa kaifa tudda'a ismatuhum min ghairi hujjatin mutawatirah wa kaifa yutasawwaru ismatu qaumin yajuzu alaihi al-ikhtilaf. Bagaimana mereka boleh dijadikan hujjah apabila mereka boleh melakukan kesalahan? Bagaimana mereka didakwa sebagai maksum tanpa hujjah yang mutawatir? Dan bagaimana dapat dibayangkan kemaksuman satu pihak yang boleh berselisih faham? Wa kaifa yakhtaliful ma'suman kaifa wa qad ittafaqatis sahabatu ala jawazi mukhalafatis sahabah falam yunkir Abu Bakrin wa Umaru ala man khalafahuma bil ijtihad. Bagaimanakah golongan yang dikatakan maksum saling berselisih pendapat?
bagaimanakah para sahabat bersepakat padahal para sahabat boleh jadi saling bertentangan? Abu Bakar dan Umar juga tidak pernah menafikan bahawa mereka berdua berselisih dengan ijtihad. Justru itu, menurut Imam Al-Ghazali, kata-kata sahabat bukanlah hujjah dalam agama kerana mereka tidak maksum. Kemaksuman Ahlul Bait alaihimussalam dalam kitab Ahlus Sunnah. Kemaksuman Ahlul Bait alaihimussalam, khususnya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dapatlah difahami dengan mudah dalam Asbabun Nuzul ayat ke-33 surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Hanya sahaja Allah berkehendak menghilangkan sebarang kekotoran daripada kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dalam kitab tafsir At-Tabari, karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, jilid ke-19, penerbit Hijr, muka surat 102, pengarang menulis riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhihi al-ayatu fi khamsatin, fiyya wa fi Aliyin radhiyallahu anhu wa Hasanin radhiyallahu anhu wa Husainin radhiyallahu anhu wa Fatimah radhiyallahu anha, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathhira. Turun ayat ini kepada 5 orang, kepadaku, Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Hanya sahaja Allah berkehendak menghilangkan segala kekotoran daripada kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jelas di sini 5 orang itu menunjukkan ayat ini khusus kepada nama-nama yang telah disebutkan, tanpa termasuk isteri-isteri Nabi. Berasaskan ayat ini, dapatlah difahami bahawa Allah berkehendak membersihkan mereka daripada sebarang kekotoran. Dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Aziz, karya Ibnu Atiyah Al-Andalusi, jilid ke-4, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan pertama tahun 2001, muka surat 384. Wadrijsa ismun yaqa'u 'alal ith wa 'alal 'azab wa 'alan najasat wal naqa'is, fa azhaballahu jami'a dhalika 'an ahlal bait. Ar-rijs adalah kata nama tentang dosa, azab, najis dan cacat cela. Maka Allah singkirkan semua itu daripada Ahlul Bait. Justru itu, Allah berkehendak agar Ahlul Bait, iaitu Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, disingkirkan dari segala dosa dan kekotoran. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, jilid ke-11, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1994, muka surat 194, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa ahlu baiti mutahharun minaz zunub." Aku dan ahlul baitku disucikan daripada dosa. Suci dari dosa ini termasuklah dalam pengertian maksum. Nabi tidak maksum tatkala menyampaikan wahyu di sisi Ahlus Sunnah. Demi keinsafan, mari kita semak percanggahan isu kemaksuman dalam Ahlus Sunnah, ditujukan khas kepada orang yang mengkritik keras Syiah seperti Dr. Fairuz. Dalam kitab Khasa'is Al-Kubra, karangan Imam Al-Subki, jilid ke-3, penerbit Darul Kutub Al-Hadithiyah, muka surat 335, pengarang menulis, ajma'atil ummatu ala ismatil anbiya fima yata'allaq bit tabligh. Telah sepakat umat Islam atas kemaksuman para nabi dalam apa jua yang berkaitan dengan penyampaian dakwah baginda. Meskipun demikian, ulama Ahlus Sunnah mencatatkan peristiwa nabi tersilap menyampaikan wahyu dengan menyampaikan ayat-ayat syaitan. Di dalam kitab Minhaj Al-Sunnah,
karangan Ibnu Taimiyah, jilid pertama, muka surat 471. Pengarang menulis, wa tanaza'u hal yajuzu ay yasbiqa ala lisanihi ma yastadrikuhu Allah ta'ala wa yubayyinuhu lahu bihaitsu la yuqirruhu ala al-khata'. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah boleh terjadi Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak diturunkan Allah kepada baginda dan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan pada baginda. Kama nuqila annahu ulqiya ala lisanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang diriwayatkan bahawa syaitan menyelitkan hasutannya dalam sabda baginda, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah burung bangau putih yang tinggi dan sesungguh syafaatnya sangat diharapkan. Thumma inna Allah ta'ala nasakha ma alqahu syaitan wa ahkama ayatihi. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang disampaikan oleh syaitan kepada baginda. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuh. Justru itu, di kalangan Ahlus Sunnah ada kepercayaan bahawa Nabi boleh tersilap menyampaikan kata-kata syaitan sebagai wahyu. Insiden ayat-ayat syaitan dikenali sebagai kisah burung bangau, iaitu cerita khurafat di kalangan Ahlus Sunnah. Kononnya syaitan telah menurunkan ayat-ayatnya kepada Nabi, lalu baginda menyampaikannya kepada manusia. Insiden ini diriwayatkan dalam kitab tafsir At-Tabari, jilid ke-16, penerbit Hijr, cetakan tahun 2001, muka surat 604. Pengarang menulis kononnya Nabi menyampaikan ayat-ayat syaitan, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna turtada. Itulah burung bangau putih yang tinggi dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Falamma sami'at Quraisyun zalika farihu wasarrahum wa'ajabahum ma zakara bihi alihatahum. Apabila orang Quraisy mendengarkan hal itu, mereka bergembira dan bersukaria dan kagum dengan apa yang Nabi sebut tentang Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Fa'asakhu lahu wal mu'minuna musaddaquna nabiyyahum fima ja'ahum bihi an rabbihim wala yattahimunahu ala khata' wala wahmin wala zalal. Mereka mendengarkan sabda Nabi, orang yang beriman juga membenarkan Nabi mereka dan tidak menuduh baginda tersilap, salah sangka dan tergelincir. Falamman taha ila sajadati minha wa khatama surah sajada fiha fasajadal muslimuna bisujudi nabiyihim tasdiqan lima jaa bihi wattiba'an li amrihi. Apabila Rasulullah tiba di tempat sujud dan selesai membaca surah itu, baginda pun sujud dan orang Islam pun bersujud kerana sujud Rasulullah. Mereka menerima apa yang dibawa baginda dan mengikuti perintahnya. Wasajada man fil masjidi minal musyrikina min Quraisyin wa ghairihim lima sami'u min zikri alihatihim. Lalu orang-orang musyrik Quraisy dan yang lainnya bersujud di masjid ketika mereka mendengar Tuhan-Tuhan mereka disebut. Kisah ayat-ayat syaitan ini juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jilid 1, penerbit Al-Matba'at Al-Salafiyah, Qahirah, cetakan pertama tahun 1400 Hijrah, muka surat 337. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada bin najm wa sajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna wal jin wal ins. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud dengan membaca surah Al-Najm. Kaum muslimin, musyrikin, jin dan manusia turut bersujud bersama-sama baginda. Kesimpulannya, walaupun Ahlu Sunnah menolak kemaksuman manusia yang bukan Nabi, namun disebabkan kemaksuman adalah satu kelaziman bagi pemimpin, sumber agama, rujukan ilmu pengetahuan, teladan dan hujjah Allah di atas muka bumi, maka sudah menjadi lumrah aliran ini cuba bertindak
membersihkan para sahabat Nabi dari sebarang korupsi, dosa, kelemahan dan kesilapan.